gambar ke Zaidi. Zaidi nak gambar. Kedatangan, nak ambil kedatangan. Ketua kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kita sambung kitab Misbahul Munir dulu. Nak habiskan ihsan. Sebab kita akan cuti lama lepas ni. Kemungkinan cuti lama. Ni last. Bulan puasa nanti macam mana cerita? Bulan puasa nanti. Jadi tanya, bulan puasa cuti tak? Bulan puasa. Tak tahu. Kalau nak buat mana ke sebelah kot. Sebelah habis aku. Takkan ke 12. Macam tak logik ya. Tak logik eh? Logik? Tak logik eh? Tanya je. Tak ada lah. Kalau tak ada, kemungkinan ni lah. Sebab lepas ni daurah hari Sabtu. Hari Sabtu, mana hari Jumaat tu dah orang dah datang daripada satu Malaysia dah. Nak prepare tempat apa semua. Next tu ada sekali lagi sebelum puasa, tapi dah dekat dah. Silap-silap yang tu pun out juga. Jadi bila kat situ habis. Mungkin last sana. Kalau nak ada pun sekali je lagi. Itu pun dekat-dekat puasa. Kalau tidak ni last. Muka surat 10. Bukan 10 bawah sekali tu. Nak baca sikit je. Nak baca hadis pula ayat Quran tu. Sebelah boleh lah. Kalau Jawi muka surat 5. 6. Nak baca hadis tu je. Nak baca ayat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Firman Allah ta'ala. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, barang siapa kafir ia, dia tak beriman lah. Barang siapa tidak beriman ya, yakni tidak percaya, tak beriman dan tidak mengaku. Tidak percaya tu iman dalam kan. Tidak mengaku tu Islam. Dah bahas sebelum ni, Islam. Mengaku sungguh dengan Allah Taala dan dengan segala malaikatnya dan kitabnya dan segala rasulnya dan hari akhirat, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia sebagai sesat yang jauh. Sesat yang jauh, surah An-Nisa ayat 136. Bermula ihsan itu, yang mana kita dah selesai iman dengan Islam. Dah selesai. Iman percayakan i'tiqad dalam hati tentang ketuhanan. Terima semua hukum yang Rasul bawa, semua kita terima. Tapi terima tu kita kat dalam. Islam terima kat luar. Yang kita panggil rukun Islam. Terima buat apa? Bukan buat, terima kat luar. Maksudnya sebut kat mulut, aku terima tu. Jadi kalau sebut aku terima, maka dia Islam.
Apa tak kisahlah apa terimanya. Aku terima Allah itu Tuhan. Itu dia panggil Islam. Sebut kat luar. Kadang-kadang sebut je kat luar dalam hati lain. Bila dalam hati lain, dalam hati tak beriman. Tak beriman jugalah. Jadi dia kena luar dan dalam. Aku percaya Nabi. Sebut kat luar dalam hati. Itu iman. Luar tu Islam. Habis tu dalam kita menjalani kehidupan beragama, kat dalam iman dan kat luar dua-dua penting. Habis tu buat. Beramal. Buat bukan masalah mengaku kat luar. Sebab bukan masalah terima kat dalam. Buat ni buat, laksana. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Jadi Islam percaya luaran, cara gerakan, cara berpakaian, cara bercakap, semuanya kita terima. Allah dan Rasul, Islam, iman dalam. Percaya juga, benda yang sama juga. Yang Rasul bawa semua percaya tentang ketuhanan dan kerasulan, tapi beriman, percaya kat dalam. Yang ketiga, kena buat. Buat tu ihsan. Bermula ihsan itu berbuat baik. Tu buat. Laksana. Berbuat baik. Maksud berbuat baik itu, buat apa yang Rasul suruh lah. Buat. Dengan maknanya, mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan. Jadi ingatlah, Islam luaran, iman dalaman, ihsan buat. Buat perintah seperti sembahyang. Jadi kalau orang tak sembahyang, boleh kata tak dia tidak beriman? Kau tak sembahyang, maka kau tidak beriman. Tak boleh. Sebab engkau tak ada ihsan. Boleh. Tapi pelik Apa tak sembahyang? Tak ada ihsan ni. Pelik bunyi. Tapi baru betul. Benda tak sembahyang ni, tidak beriman. Tak boleh. Sebab sembahyang tu buat. Bila sebut buat, apa benda tak payah zakat ni? Kedekut sangat. Menega dah Allah bagi maju. Tak bayar zakat, tak beriman. Salah channel. Tak bayar zakat, maksud tak melaksanakan. Tak ada ihsanmu ni. Betul. Okay. Sebab ada orang kata gitu. Tak semayang kafir. Maka dia carilah hadis. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar jihara. Sesiapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, maka kafir. Tak semayang kafir. Padahal tak semayang tu dia tidak melaksanakan, maka dia tak ada ihsan, bukan tak ada iman. Kita dah bahas sebelum ni awal-awal lagi tu. Puasa dan sebagainya, semualah apa yang Allah suruh lah. Apa yang Rasul bawa. Daripada segala yang disuruh itu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna segala rukun-rukunnya. Bukan asal buat, sempurnakan syarat dan rukun. Apa yang kita nak laksanakan ibadah-ibadah tu. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka tu. Jadi kita baca hadis tu. Seolah-olah tunaikan ibadah, tak kisahlah puasa ke semayang ke apa semua, seolah-olah depan Allah. Seolah-olah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, memang tak lihat, tapi seolah-olah macam melihat. Tapi kalau tak mampu, ketahuilah dia melihat kamu kan. Makam muraqabah dia panggil. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam jua. Kalau bahasa sekarang dia bukan panggil jua, dia panggil sahaja. Cantiklah macam mana. Ihsan ni syarat kesempurnaan agama Islam sahaja. Kalau jua ni macam bahasa dulu okeylah, bahasa sekarang dia tak berapa nak masuk sangat. Jadi maksudnya ihsan ni iaitu buat-buat ni bukan kena-mengena dengan Islam beriman tak beriman. Dia cuma kesempurnaan je. Gitulah. Tapi kalau sebut je macam tak penting. Penting. Dia cuma kesempurnaan Islam dan iman je. Jua tu je lah. Sahaja. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Jangan kata dia syarat sah Islam. Kau tak Islam kerana tak sembahyang, tak buat. Kau minum arak, kafir, tak beriman. Tak boleh. Engkau berzina, maka engkau tidak Islam. Tak boleh. Engkau main judi, engkau tidak beriman. Tak boleh. Judi itu pelaksanaan. Tak boleh. Dia cuma pelengkap kesempurnaan. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, tak buatlah. Dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ikhlas, katalah buat tanpa ikhlas pula, dan tidak khusyuk dan tawaduk, tak ada tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok.
Orang tak buat elok lah, orang buat jahat lah. Orang tak buat yang elok. Maka tidak sempurnalah agama Islam. Tak sempurna agama Islam bukan maksud kafir. Bukan. Tak sempurnalah. Islam masih Islam. Mati nanti. Mandi kapan sembahyang tanam. Kalau ayah dia mati, dapat terima faraid. Habis dia tak sembahyang. Kan? Tak, cerita lain-lain. Tak sempurna. Habis tu, kalau begitu, apa kerugian dia? Kerugian dia dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Tak dapatlah pahala. Sebab dia tak buat. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab berkata, ni hadis panjang. Kita baca satu-satu sampai habis. Hadis ni terkenal dengan nama hadis Jibril. Cuma saya baca dan terus terjemah. Terjemah ni nanti kita baca kemudian. Sebab kalau baru baca terjemah, rasa macam baca berita pula. Kita tak dapat tangkap. Baca habis, lepas tu baca terjemahan dia, tak dapat tangkap. Kita baca satu-satu. Baca satu-satu baru dapat tangkap. Bainama, di antara kami, nahnu julusun, kami duduk ramai-ramai inda Rasulullah SAW, di sisi Nabi, macam kuliah macam ni. Zata yaumin, pada satu hari, zata yaumin, pada satu hari, iz tala'a alaina, datang seorang dekat kami, tengah-tengah kami duduk dengan Nabi tengok belajar ni, datang seorang rajulun, lelaki datang, syadid bayadhis thiyabi. Apa dia terjemah itu? Syadid, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, bersangat hitam rambutnya. Bukan, belum lagi. Syadid, lelaki realnya. Macam mana? Bukan lelaki macam perempuan, tak. Lelaki. Lepas tu bayadhis thiyabi, dia punya pakaian dia putih. Pakaian dia putih. Kenapa dia nak bagi tahu putih? Kalau bersih. Apa tujuan nak bagi tahu? Bersih. Sebab dia datang tempat macam ni, tiba-tiba orang datang masuk. Kalau bila datang masuk, orang tu tak dikenali, mesti dia daripada jauh. Tapi kenapa putih? Sebab tu dia cerita ni. Kalau datang tu baju dia warna putih jadi warna kuning sebab debu, tak payah cerita dah yang tu. Sebab ada something putih. Syadidu sawad sya'ri, rambut hitam legam. Betul tak kata ni? Rambut hitam. Tengoklah apa terjemahan. Kalau salah beritahu. Tak sempat nak tengok. Syadidu sawad sya'ri, dia punya rambut tu hitam. Saya kenapa bagi tahu? Nak bagi tahu kalau padang pasir mesti penuh buat gini. Kan? Tiba-tiba hitam legam. Bila sebut hitam legam, dengan maksud macam baru keluar daripada toilet, baru lepas mandi, macam tu. Pelik lah. Sebab tu Sayyidina Umar cerita, la yura alaihi atharus safar, tidak ada kesan-kesan musafir. Wala ya'rifuhu minna, kami seorang tak kenal pun siapa dia. Ahadun, seorang kami tak kenal pun dia tu siapa. Seorang pun tak kenal. Kalau dia orang dekat-dekat situ, mesti kenal. Kami ramai ni, seorang pun tak kenal. Siapa? Entah. Hatta sehingga jalasa, dia duduk ilan Nabi SAW, duduk kat depan Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia laga kepala lutut macam ni. Fa'asnada rukbatayhi, lututnya, ila rukbatayhi, kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dia duduk, tangan dia letak atas paha Nabi. Gitu. Duduk dah lagi tu, kepala lutut. Dah kami tak kenal. Orang yang boleh duduk macam tu hanya orang yang rapat betul. Orang tak rapat, tak boleh. Orang baru-baru pertama kali jumpa, mana boleh buat gitu? Maknanya pelik lah. Cerita pelik lah ni. Waqala, ni dia bercakap, ya Muhammad. Pelik lagi kat situ. Kenapa? Orang tak panggil Nabi Muhammad kecuali musyrikin yang nak menganjing panggil Muhammad. Semua dia panggil ya Habiballah, ya apa? Yang kita duk baca tu lah. Sayyidina wa Zukhrina wa Maulana. Dia akan, ataupun paling-paling pun ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad. Kurang aja. Ataupun sama ada kurang aja, ataupun terlalu rapat boleh panggil. Alah, biasa macam kita kawan-kawan kan. Mari sini. Kita boleh he je.
Tapi kalau orang tertentu tak boleh main hehe gitu. Sama ada dua, kurang aja ataupun terlalu rapat. Ya Muhammad, dia kata, akhbirni anil Islam. Cerita sikit, khabarkan kepada aku Islam. Islam tu apa? Tanya. Faqala Rasulullah, Nabi pun jawab, anta syahada an la ilaha illallah. Islam tu mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadah lah. Wa tuqimas salah, dirikan salat. Wa tu'tiya zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Pergi haji kalau mampu. Okey, inilah kita ambil rukun Islam. Daripada hadis ni, rukun Islam 5 perkara ni. Qala sadaqta. Dia yang tanya cakap, kamu betul. Dia kata ni, fa'ajibna, kami ajaib, kami hairan. Lahu yas'aluhu, dia tanya, wa yasadduqu, lepas tu dia membenarkan. Dia tanya, lepas tu dia benar. Ni apa benda ni? Nak uji ke nak apa ni? Tentulah kami pelik. Qala, dia tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Iman tu pula, ceritakan kat aku iman tu apa? Qala, Nabi jawab, antu'mina billah, engkau beriman pada Allah. Wa malaikatihi, beriman malaikat, percaya malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasulullah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman qada dan qadar. Ini yang kita ambil rukun iman 6 perkara. Yang bestnya, kita tengok yang tadi tak ada masalah pun. Nabi jawab tentang Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah. Cantik ayatnya, senang. Masa Jibril, sebenarnya tu Jibril, lelaki tu jawab awal-awal lah. Sebab tu hadis nama hadis Jibril. Jibril menyamar. Kemudian Jibril tanya, iman tu apa? Tengok Nabi jawab, antu'mina billah, beriman pada Allah, percaya Allah. Wa malaikatahi, wa tu dan. Malaikat tu malaikat-malaikat lah, dan malaikat. Wa kutubi, wa tu dan juga. Wa rusulihi, wa tu dan juga, dan rasul. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa tu'mina, dan beriman. Start balik. Kat situ yang ulama kaji. Sebab Nabi, bila dia bercakap, mesti dianya ada something. Dia jawami'ul kalim, dia panggil. Jawami'ul kalim. Apa bahasa sekarang panggil? Macam orang hebat cakap sikit tapi masuk banyak. Maksudnya tu, apa dia panggil? Orang apa? Macam Tok Guru, bukan Tok Guru, macam orang hebat lah. Dia cakap sikit tapi boleh faham banyak. Apa dia panggil? Apa? Kalau kita kata, tengah dia cakap, apa maksud dia? Banyak maksud, hebat dia cakap. Tu. Yalah, memang bukan mantik kan. Itulah bahasa dia, jawami'ul kalim. Nak terjemah tu. Bijak. Apa macam ni? Tak ingatlah, dia ada bahasa dia. Jawami'ul kalim. Cakap satu, tapi maksud dia macam-macam. Orang pun faham. Cakap pendek aja. Itulah. Jadi, bila Nabi bercakap, mesti ada sebab. Tak mungkin. Nabi tak merapu macam kita. Tak merapu. Asal keluar, mesti ada makna. Walaupun ianya berulang. Cakap 3-4 kali, ada makna. Sebab 3-4 kali tu. Okay. Ada kata pujangga. Pujangga ni macam pantun syair pula. Dia jawami'ul kalim. Pandat. Macam mana cakap? Apa istilah dia? Allah. Cikgu bahasa tak ada payah. Macam dia cakap sikit saja. Cakap 2-3 ayat. Ada 10 orang. Setiap 10 orang faham yang berbeza. Hebat. Macam contohlah. Orang tanya, dia jawab pendek je. Tapi maksudnya pendek, padat, sharp. Terus faham. Terus masuk. Tak ada meleret-leret. Tak ada. Macam mana cakap? Ada kata kemas keming. Suka hati je. Kemas keming yang benda. Seronok kan tengok macam komen orang. Itulah. Istilah ni jawami'ul kalim. Dia ni, kalau jawami' ni, jawami' ni jamak, banyak. Kalim tu cakap, bukan cakap banyak. Padu. Ada sebab padu. Suka hati lah. Cukup lah layan orang ni.
Kasyaf. Ambil kau. Okey, jadi bila Nabi cakap walaupun ianya berulang ada maksud. Tiba-tiba Nabi jawab ni, kita undur balik cerita ni. Bila tanya apa itu iman, qala, Nabi jawab antu'mina. Maksud antu'mina ni adalah kamu beriman billah, dengan Allah. Jadi antu'mina billah wa malaikatihi, tak ada tu'mina, tak ada dah. Tapi sebab ada dan malaikat, maka kita fahamlah beriman dengan malaikat, betul tak? Ada tak cerita kita kena beriman dengan malaikat? Tak ada ayat tu dalam ni beriman dengan malaikat, tak ada. Yang ada beriman pada Allah dia, iaitu antu'mina billah. Habis tu malaikat tak ada beriman dengan malaikat. Habis ada apa? Dan malaikat. Jadi bila kata antu'mina, beriman pada Allah dan malaikat, waw dipanggil ataf, waw tu lepas waw dan malaikat, maknanya malaikat tu kena beriman juga. Sebab dan kan, okey. Dia kalau atau lain, beriman Allah atau malaikat, boleh pilih salah satu. Ini bukan atau, ini dan. Jadi bila kata beriman dengan Allah dan malaikat, maknanya malaikat pun kena beriman. Okey. Dan kitab, walaupun Nabi tak sebut beriman dengan kitab, tapi bila sebut dan kitab, maknanya beriman dengan kitab. Dan hari akhirat, maknanya kena beriman dengan hari akhirat, walaupun Nabi tak cakap. Sebab dan tadi. Dan atau tiba-tiba sampai dekat watu' mina, rukun iman yang ke-6, watu' mina ulang balik. Kenapa tak cakap dan aja? Kalau kata tak ada watu' mina, tak ada watu' mina, tetap juga membawa erti beriman juga. Tapi kenapa Nabi sebut watu' mina? Maka ulama kaji gitu, akhir sekali dia punya keputusan dia adalah kerana kat sini ramai orang gelecoh. Orang salah faham gelecoh. Orang salah faham. Beriman pada Allah, ada yang salah faham, tapi tak ramai. Orang Islam lah ni cerita ni. Ada yang orang beriman dengan malaikat, ada yang salah faham, ada, tapi tak ramai. Beriman dengan kitab, ada yang salah faham, tapi tak ramai. Tapi beriman dengan qada dan qadar, Nabi ulang balik nak bagi tahu ramai orang salah faham. Orang Islam sendiri yang salah faham. Kat sinilah keluar Mu'tazilah, Qawarij, Qadariyah, Jabariyah, semua keluar di sini. Yang kata 73 golongan tu banyak keluar, bukan semua, banyak keluar di sini. Lepas tu Nabi ulang balik beriman dengan qada dan qadar. Tapi yang cantiknya watu' mina bil qadari, dan beriman dengan qadar, takdir, khairihi, baik, wa syarrihi, jahat. Terjemahannya apa? Baik jahat ke apa dia kata? Baik dan jahat. Baik dan buruk lah. Jadi maknanya kita dah berharap sebelum ni kan, baik dan buruk semuanya daripada Allah. Rukun iman yang ke-6. Kalau kita kata yang baik je Allah buat, yang buruk bukan Allah buat, maka kita tak beriman dengan rukun iman yang ke-6. Rukun iman ke-6, khairihi, baik pun Allah buat, syarrihi, jahat, yang kita nampak jahat. Apa dia? Nyaksiat, kafir, sebagainya, jahat lah, jahat. Itulah Allah buat juga, itu rukun iman. Qala, jawab yang tanya tadi, iaitu Jibril, sadaqta, kamu betul. Qala, tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Ini baru yang kita nak bahas ni. Cerita kat aku lah ihsan ni pula apa? Rukun ihsan. Qala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah pada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak dapat rasa macam tu, fa innahu yaraka, ketahuilah bahawasanya dia melihat kamu. Dia ada dua maqam kat sini. Maqam musyahadah, maqam muraqabah. Dua maqam. Maqam yang kita rasa Allah tengok. Maqam tinggi, auliaullah. Dia semayang nak buat apa, rasa Allah sedang memerhati, Allah tengok. Yang kedua, terbalik pula. Maqam yang tertinggi, maqam para wali adalah dia buat apa-apa seumpama dia tengok Allah. Betul, tu maqam para wali. Musyahadah, dia tengok apa-apa, dia menyaksikan Allah di semua tempat. Yang kata Wali Songo tu kan, yang tak boleh nak turun tu. Wali Songo yang ke-10 kan. Dah naik tinggi sangat tak boleh turun ke bumi. Akhir sekali dia mengaku dia Allah, dalam poket dia Allah, dalam badan Allah, semua Allah. Salah ke? Lepas dia kena pancung, dia kena bunuh dengan Maulana Ibrahim Wali Songo pertama. Lepas kena tu keluar Allah dekat darah dia tu, dekat tulisan tu pula. Bunyi lagi. Macam-macam lah kisah dia, boleh tengok lah Wali Songo yang ke-10.
Siti Jenar. Adakah salah? Syariatnya salah. Mana boleh mengaku Allah? Gila. Tapi dia bukan maksud tu. Kenapa dia tak boleh? Dia fana. Mabuk. Fana, mabuk cinta. Orang mabuk cinta dengan perempuan pun hari-hari tengok atap, tengok tak keluar gini, tengok macam orang gila. Orang gila talak pun tengok, dah cerai talak 3. Tak boleh dah dengan Cina buta. Hari-hari kita tengok. Bila mau nak cerai? Bila mau nak cerai? Aku bayar dah ke? Tak kisahlah, itu pun dah gila. Ini dengan Allah. Dia akan jadi maqam musyahadah tu maksud dia menyaksikan semua Allah. Maksudnya Allah yang buat, bukan Allah yang buat. Sehingga dia tak boleh nak kata Allah buat. Dia kata Allah dah. Ni Allah. Dia tak lagi. Kalau dia lapik, Allah buat. Dia panggil af'al. Perbuatan Allah buat. Itu masih lagi boleh lapik. Dia tak boleh dah. Allah sungguh dah. Menyaksikan. Tapi para wali tak ada masalah. Satu lagi maqam, ketahuilah Allah melihat. Itu maqam kita. Itu pun tak boleh nak rasa. Kadang-kadang dia rasa, tak boleh ni, haram ni. Allah maha melihat, maha mendengar. Sekali-sekali lepas tu hilang. Tiga bulan hilang. Tiba nak mengumpat balik. Tak boleh, berdosa, Allah maha mendengar. Hilang. 3 bulan lagi mengumpat. Gitu lah kita. Makam kita. Makam, ketahuilah bahawasanya Allah melihat. Melihat di kau. Habis. Maka nyatalah bahawa, nak habiskan ini je. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna, Islam tu sempurna adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Sebenarnya ada riwayat Muslim, ada lagi riwayat yang lain, dia tambah lagi. Ada satu lagi, fiqh apa? Lupa dah. Fiqh apa satu lagi? Yang keempat. 4 dah, fardhu ain. Fiqh apa? Tahawulat. Fiqh tahawulat. Ada sambung daripada hadis ni. Kalau kita cari memang ada sambungan hadis ni. Kemudian Jibril tanya apa? Mata sa'ah. Bila kiamat? Jibril tanya sambungan hadis ni. Lepas tu Nabi jawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang bertanya lebih tahu. Terkejut para sahabat. Ui, siapa lagi tahu pada Nabi aku ni? Masa tu dia tak tahu lagi tu Jibril. Nabi dah tahulah. Lepas tu Jibril tanya balik, kalau kau tak tahu tak apalah. Kalau kata aku lagi tahu, bagi tahu aku tanda-tandanya. Maka Nabi pun bagi tahu apabila orang tak pakai selipar boleh buat tinggi, hamba melahirkan tuan melahirkan, hamba melahirkan tuan, hamba melahirkan tuannya gitu gini panjang. Dia panggil fiqh tahawulat akhir zaman. Bukan peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, dajjal tak dajjalnya, Imam Mahdi tak Imam Mahdi, kena tahu. Bukan cari. Orang sekarang jadi cari siapa dajjal nanti bila keluar 6 bulan siang 6 bulan malam gitu gini, makan dengan sekadar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu je makan. Lagi dia bawa datang segunung roti dajjal, nunggu Nabi Isa turun atau cerita tu tahu. Nanti akhir zaman nanti keluar asap gitu, asap dekat bumi, tanda besar kiamat, tanda kecil kiamat, semua kena tahu. Itu wadahnya juga. Tapi setelah 3 ni selesai, Islam, iman, ihsan, akidah, fiqh, tasawuf. Lepas tu baru yang ini. Ini duduk akidah tak erti mana, nak cerita apa? Cerita dajjal, pada dajjal seronok. Tapi akidah tak tahu ke mana. Tak ada dia. Dia yang keempat. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah berhimpun 3 perkara. Dia kata 3, setengah pendapat kata 4. Semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga. Tak memadai. Aku Islam. Tak memadai kata. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam. Tapi tak buat rukun Islam. Tak termasuk mengucap lah. Mengucap tu nak masuk Islam kan. Sembahyang, puasa tak buat. Tapi mengaku Islam. Tak memadai. Bukan maksudnya bukan maksudnya kafir ataupun tidak beriman. Bukan. Tak sempurna Islam dia. Sebab ada Mu'tazilah ke Khawarij, lupa. Ada satu jalanan yang sesat lah. Dia punya takrif ni sama macam ni juga. Tapi mesti kena buat. Kalau tak buat kafir. Tak ingat? Rasanya Mu'tazilah ke Khawarij. Dia apa? Tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil jawarih. Lebih kurang gitu. Tu takrif. Takrif tu. Dulu saya belajar tu.
Masa kecil-kecil dulu. Rupanya itu takrif Mu'tazilah. Allah. Akidah apa ni? Islam adalah agama kita adalah pegang akidah, tasdiq biqalbi, dan wa'amal bil jawarih, beramal dengan anggota. Kalau tak ada mana-mana satu, tak Islam, kafir. Itu takrif. Tapi takrif tu banyak ada. Rupa-rupanya yang amal tadi tu penyempurna Islam, bukannya kafir. Tapi ada yang kata gitu. Tapi kalau ingat dulu, memang itulah takrif dia. Kena terang lah. Boleh baca takrif tu. Amal dengan jawarih, beramal dengan anggota tu adalah takrif kita ni. Agama, takrif agama. Orang yang bukan merosakkan Islam dan iman. Kena kata gitu. Kalau tidak, tersesatlah kita. Okey. Dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, bukan, apa macam mana ni? Tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, maka tak sempurnalah. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Walaupun dia kata dia Islam, sebenarnya dia tak kenal pun agama. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku di dalam hatinya. Kalau dia tahu, tapi tak mengaku dekat hati, tak percaya kat hati, tapi mengaku kat mulut, tak jadi. Dia kata, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW di masa ini. Dia tahu, tapi dia tahu saja. Dia bagi contoh, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, dengan mengetahui puasa tetapi tidak puasa. Dan alif lam kha apa maksud dia? Ila akhir, singkatan. Kalau yang Rumi apa? ETC, bukan ETC, sehingga akhir apa? DLL, tu dan lain-lain. Apa? Dia dan sebagainya. Titik tiga titik ah. Tiga titik ah. Titik maknanya sampai habis. Kan? Titik. Yang ni kalau bahasa Arab dia alif lam kha ila akhir, sehingga akhirlah. Sambunglah. Tahu wajib, duit ada semua cukup tapi tak bagi, tak buat. Zakat tahu, apa-apalah semualah agama. Ila akhir dan sebagainya. Dan salah saya yang bernama, kalau nak cerita panjang lagi, saya kitab tebal. Dia kata risalah dia bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Okey. Habis kita sambung ni, tak tahu bila sambung. Hukum syarak ni, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak, tak tahu mungkin sambung minggu depan, tak ada, minggu satu lagi, ataupun mungkin sambung minggu ketiga Syawal. Tengok yang ni, yang muka 15. Tengok nanti saya bagi tahu balik. Ada tak? Minggu depan memang tak ada lah. Jumaat ni memang tak ada. Jumaat tak ada. Kalau tak ada tu pergi dah tak, malam tak ada, esok pagi tu pergi pergi. Okey, kat situ bermula makna hukum, keputusan. Okey, apa jawi apa? Iyalah, sabar. Okey.